Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi dapat sama-sama kita berkumpul di masjid kita, di surau kita. Akan kita sambung perkongsian kita daripada fiqh muamalat pada bab al-amwal al-haram ataupun al-amwal al-muharramah. Pada bab harta-harta yang haram atau harta-harta yang diharamkan. Khusus dari sudut pemerolehannya. Kerana harta sebahagian besar daripadanya tidak haram pada zatnya. Ada yang haram pada zat tu, ya. Seperti najis, seperti arak, daging babi, babi itu sendiri, anjing dan yang seumpama dengannya. Itu haram lah. Ya. Haram juga tu. Sebab ada juga orang ditanya, apa hukum daging babi? Dia kata daging babi tak ada apa-apa. Jangan kata daging babi haram. Haram tu makan daging babi. Daging babi tu tak haram. Katanya begitulah, ya. Which is tak tepat sama sekali. Kerana haram-haram ni dia ada dua. Satu haram dari sudut hukum taklifi. Yang mana lawan dia wajib lah. Ya. Kerana hukum taklifi ada 5. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada harus. Itu hukum taklifi yang 5. Ya. Al-ahkamut taklifiyah al-khamsah. Betul lah tu. Makan daging babi memang haram. Itu dah sudut perbuatan, hukum taklifi. Ya. Di mana haram tu lawan dia wajib lah di situ. Ada satu lagi lawan haram ialah halal. Itu dah sudut wasafi. Ya, jadi haram-haram ni nak tengok. Di mana haram taklifi memanglah haram itu dihukumkan pada perbuatan kita selaku mukallaf. Tapi satu lagi haram yang disebut sebagai haram wasafi. Of course lah yang related dengan muamalat. Di mana haram-haram pada zat juga boleh disebut haram. Daging babi atau babi itu sendiri haram. Makan memang haram lah. Jual beli memang haram lah. Dari sudut perbuatan kita. Tapi objek itu sendiri. Zat itu sendiri. Boleh kita kata haram. Tak salah sama sekali. Malah itu yang ada dalam fiqh muamalat. Ya? Boleh dia lupa. Boleh dia tidak tahu. Boleh dia tidak ingat atau seumpama. Tapi tak salah lah. Daging babi haram. Makan daging babi juga haram. Cuma hak ni haram dari sudut wasafi. Wasafi ni zat dia tu. Sifat dia tu. Hak ni haram dari sudut perbuatan. Kita lah selaku mukallaf. Dia ada 2 side di situ. Ya. Baik. Jadi sebahagian besar daripada harta-harta yang ada ni dia jadi haram dengan sebab. Dengan cara. Or in the other words dengan kaifiat kita memperolehinya. Sebab itu dalam seluk harta-harta haram, selain dibincangkan harta-harta haram yang secara objek ni, secara zat ni, which tak banyak lah. Apa kerak je. Daging babi, atau babi itu sendiri, anjing, najis, darah, arak. Boleh hitung dengan jari je. Tapi yang haram dengan sebab atau dengan cara, atau dengan arti kata lain, perolehan ni, banyak. Dan dia boleh saja berubah daripada satu zaman kepada satu zaman yang lain. Dan sebagainya clear. Very straight to the point. Dan sebagainya yang lain, dia nampak macam, tak apa clear lah. Unclear. Kita panggil indirect. Sebenarnya direct juga kalau kita belajar. Ya. Dan kita takkan tahu melainkan dengan jalan belajar. Sebab tu orang suruh masuk kelas. Ya. Suruh belajar. Ada kuliah muamalat kita join. Walaupun tidak selalu. Supaya kita ada idea yang baiklah dalam bab ni. Pasal hak jenis-jenis macam ni kita tak belajar, kita tidak tahu. Ya? Baik. Jadi di
Dalam seluk harta haram secara perolehan ni, al-haram bil kasbi, seumpama disebut oleh al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, al-malu laisa madmuman bidzatihi. Tidaklah harta itu dicela pada zatnya. Allah Ta'ala sebut harta dalam Quran 86 kali. Tapi Allah Ta'ala tidak sekali pun mencela harta pada zatnya. Karena harta hukumnya harus. Wasafinya. Bukan taklifi, wasafinya. Harus. Harta tu harus. Cuma dia boleh jadi haramlah khususnya dengan sebab bagaimana kita menguruskan harta itu. Cara kita mendapatkannya, cara kita mengelolakannya, cara kita membelanjakannya, itu yang boleh jadi haram. Ya. Jadi Imam Ghazali kata haram tidak apa? Imam Ghazali kata harta bukan dicela pada zatnya, walakin bi kasbihi, tapi dengan cara kita menguruskannya, memperolehinya, ya. Di mana pada sesi yang pertama dulu dalam surah At-Tahrim ni kita dah masuk tajuk mencuri lah. Ya. Malam ni kita nak masuk tajuk yang kedua, itulah rasuah. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab disebut sebagai ar-rishwah. Dan boleh juga disebut sebagai ar-rashwah. Cuma ar-rishwah afsah min ar-rashwah. Rishwah ni lebih fasih daripada rashwah. Ya. Lebih fasih ni makna lebih tepatlah. Tapi tidak salah. Ya. Arab ni dari sudut perkataan dia ada yang salah. Khata' dia panggil. Ya. Ada yang betul. Tapi tak berapa ni lah dia panggil sahih. Satu lagi dia panggil hak ni. Bukan sahih, fasih. Satu khata', satu fasih, satu afsah. Afsah ni makna hak paling fasih lah. Dalam banyak-banyak hak betul tu, dia hak paling betul sekali. Ya. Baik. Dalam bahasa Inggeris kita panggil bribery atau corruption. Saya baca dua poin-poin yang saya nyatakan di sini. Rasuah ni antara poin yang banyaklah berbanding harta haram yang lain. 12 poin di situ. Mungkin saya akan bacalah sebagian daripada ini. Poin nombor 1. Dalam Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah adalah satu buku ensiklopedia yang paling menyeluruh sekali di atas planet pada hari ini. Dia sudut fiqhnya. Ya. Buku fiqh ni ada banyak. Ada yang bersifat macam biasa-biasa lah dia. Macam buku-buku fiqh yang lain. Tapi ada yang bercirikan Mawsu'ah. Mawsu'ah ni makna fiqh yang rentas. Dia tidak membicarakan tentang fiqh satu-satu skop, satu-satu mazhab, satu-satu aliran. Fokus kepada ulama-ulama tertentu, metod-metod tertentu, tidak. Dia very open. Very flexible. Very universal. Itu fiqh Mawsu'ah. Ya, kita panggil buku fiqh encyclopedia. Ya. Di mana dulu-dulu pun ada buku fiqh encyclopedia ni. Termasuk buku yang dikarang oleh An-Nawawi rahimahullah. Al-Majmu' tu buku fiqh encyclopedia tu. Dia buku menyeluruh. Dia tak bincang mazhab Syafi'i saja, tapi dia bincang mazhab-mazhab yang lain. Dia tak bincang pendapat ulama Syafi'i saja, tapi dia bincang pendapat ulama-ulama yang lain yang di luar daripada mazhab Syafi'i. Itulah maksud encyclopedia. Dalam bahasa Arab kita panggil Mawsu'ah. Ya. Dan kita orang belajar fiqh hukum khususnya muamalat lah. Ibadat juga. Memang kita kena rujuk buku-buku Mawsu'ah. Ya. Kerana ia buku gaya baru. Selain daripada ia dipersembahkan dengan cara baru, presentation yang baru, pendapat-pendapat yang baru, tapi comprehensiveness dia tu, dia menyeluruh dia tu. Ya. Pasal memang menjadi keperluan pada hari ini untuk kita baca buku-buku seumpama itu. Ya. Dan kita tidak tertentu kepada satu-satu skop saja. Baik, dan saya lihat dalam banyak jadi Nawawi memang dia ada buku Mawsu'ah, Majmu' tu lah. Dalam mazhab Hambali kita ada Al-Mughni, juga satu buku Mawsu'ah, encyclopedia. Tuan-tuan tak tahu pun tak apa, tapi saya bagi adik ya. Di mana Profesor Dr. Daud Bakar, our top scholar muamalat, pernah ditanya, mana buku yang awak paling suka sekali? What is your favorite book? Ustaz Fawah Fatih yang tanya dia. Maka dia kata, buku yang saya suka, adalah yang dia sebut. Salah satu ialah Al-Mughni. Ya. Dikarang oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Yang mana saya juga amat menyukai buku itu. Ya. Lebih dulu daripada An-Nawawi, Al-Imam Abu Husain Umar Al-Yamani, Yahya bin Abil Khair, Abu Husain Yahya bin Abil Khair Al-Yamani.
ya, yang terkenal dalam mazhab Syafi'i dengan nama Sahibul Bayan. Hatta Imam An-Nawawi rahimahullah pun ada banyak kopi atau ciplak daripada buku beliau. Dia buku-buku ensiklopedia terawal, dia antara yang top lah yang menulis tentang hal itu, ya, yang agak luas dia punya perbahasan. Ya, Nawawi ni dia dah lewat-lewat, dia lebih awal. Jadi classically memang ada buku-buku yang bentuk begini. Ya. Cuma dalam dunia moden ni dia buku mausu'ah yang lebih meluas lagi. Termasuk buku mausu'ah fiqhiyah Kuwaitiyah. Dunia pakai tuan. Ya. Student pakai, pensyarah pakai, mufti pakai. Pasal apa saya kata buku yang paling menyeluruh on the planet? Pasal 40 jilid lebih. Di samping kita boleh beli, memang ada web-web tertentu yang membenarkan kita untuk download buku itu. Dan saya pun download. 43, 44 jilid macam tu lah, ya, termasuk fihris. Dia punya, apa nama, ujung-ujung tu kan dia punya fihris. Ya. Senarai tajuk lah, senarai tajuk. Ada saya dalam nota saya ni adalah beberapa poin yang saya petik daripada buku mausu'ah itu. Ya. Baik, dalam mausu'ah fiqhiyah Kuwaitiyah ditarifkan makna rasuah dengan, dia Arab tapi saya dah terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Sebarang pemberian bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Ya. Sebarang pemberian dia bagi bertujuan memalsukan kebenaran. Benda tak benar dikatakan benar. Benda tak betul dikatakan betul. Mana nak buat benda tak betul lah ni. Dan membenarkan kepalsuan. Ya. Nah, itu definisi dia lah yang saya telah terjemahkan dia daripada bahasa Arab. Kalau tuan-tuan nak lihat definisi rasuah dalam konteks Malaysia, more clearer, lebih jelas lagi, tuan-tuan boleh saja download risalah-risalah yang dikeluarkan oleh SPRM. Lagi bagus tuan-tuan download saja Akta SPRM 2009, the latest act. Akta yang paling latest sekali yang dikemas kini daripada akta-akta yang terdahulu. Kerana badan rasuah kita ni, pencegahan rasuah, bukan badan buat rasuah. Dulu-dulu dikenali sebagai unit pencegahan rasuah. Tahun 1959. Merdeka 1957. Ya, pada tahun 1959, Tunku Abdul Rahman dah buat unit pencegahan rasuah di bawah Perdana Menteri lah. Dan pada waktu itu tidak ada akta lagi. Few years after that, 1961 tak silap saya, baru dia buat akta lah, Akta Pencegahan Rasuah. Kemudian dia update beberapa kali, 1971, 1997, kemudian last kali tahun 2009 lah. Di mana ada beberapa perkara pokok lah yang dibincangkan di situ. Nombor satu, definisi ya. Di mana definisi rasuah di situ dinyatakan bahawa suatu pemberian atau penerimaan yang bertujuan untuk seseorang itu melakukan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Ya. Dalam arti kata lain, orang bagi kita sesuatu dan kita terima sesuatu untuk buat kerja tidak baik dalam konteks kerja kita, khidmat rasmi kita. Ya. Dan dia boleh berlaku saja dalam sektor politik, sektor perniagaan, awam, penguatkuasaan dan macam-macam lagi. Ya. Dan ada berapa kriteria yang dianggap sebagai rasuah. Bukan hanya melibatkan sogokan atau suapan sahaja. Dia ada 4 sekurang-kurangnya. Saya pun baca tengok kan. Pertama ialah pemberian suapan. Pasal nama lain bagi rasuah dalam bahasa Melayu ni suapan. Suap. Jangan suap. Atau sogokan. Dan boleh juga dalam akta tu dinyatakan apa-apa ganjaran, ganjaran, reward, dan juga hadiah, gift. Yang mana nama-nama ini semua back to the original word, which is rasuah. Kerana manusia boleh saja memberi nama apa saja. At the end of the day, dia akan kembali kepada hakikat perkara berkenaan. Sayakunu ummati nasun yashrabuna al-khamra wa yusammunaha bi ghairi ismiha. Dalam hadis Abi Daud daripada Abi Hurairah, Nabi kata akan ada umatku yang meminum arak lalu mereka menamakannya dengan nama-nama yang lain. La musyahata fil istilah. Sebab tu ulama kita buat kaedah awal-awal. Kita jangan terpedaya dengan istilah. Istilah tidak ada isu syariah sama sekali. Awak nak bagi istilah apa terpulang.
Sementara istilah atau perkataan atau term, ini isu kebahasaan. Which is manusia boleh berkembang dan bahasa mereka juga boleh berkembang bersama-sama dengan perkembangan mereka sendiri. Awak nak panggil suka hati awak. Tapi dia kalau kena sifat dan ciri-ciri dia dirasuah lah. Ya? Awak. Memanglah dia ada makna dia betul. Ganjaran. Ganjaran okey je. Orang nak bagi ganjaran. Ya tak? Kita beli barang, dia bagi hadiah, ganjaran. Dia bagi poin, ganjaran. Ya tak? Reward. Tak ada masalah. Tapi kalau ada ciri-ciri rasuah di situ, di mana ganjaran-ganjaran yang ada tujuan rasuah lah, maka tidak boleh lah. Jangan tertipu dengan perkataan. Ya? Hadiah pun sama juga. Ya, hadiah ganjaran lebih kurang je lah. Hadiah ni tuan-tuan, atau ganjaran ni, kadang-kadang dia boleh jadi rasuah. Macam ni lah. Ya? Bila dia boleh jadi rasuah? Bila orang bagi ganjaran atau hadiah kepada kita related to our position, berkenaan dengan jawatan kita. Di mana kalau kita tak ada di jawatan tu, dia tak bagi hadiah kita. Tiba-tiba dia bagi dengan sebab kita ada jawatan tu. Maka itu dalam konteks syarak itu rasuah. Ya? Sama aja, donation tu kira hadiah, reward, donation. Donation tu dia bagi, tak boleh. Ni orang bagi dia, Ya? Betul tak? Dan ini pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Ya? Di mana ada orang tu, dia segregate between zakat yang dia dapat dengan hadiah yang dia terima daripada orang lain. Ya? Seumpama dia sebut dalam Sahih Bukhari, daripada beberapa orang sahabat Nabi SAW, antaranya Abu Humaid As-Sa'idi, di mana dia kata Nabi lantik seorang tu jadi amil untuk buat kerja kutip zakat. Zakat Bani Sulaim namanya. Bila dia balik, Nabi pun buat check account lah. Hasabahu Rasulullah. Nabi pun check dia punya harta. Nabi check sendiri tuan lah. Banyak-banyak benda Nabi ni dia hands on. Mana dia take part dalam bab. Dalam bab ni pun Nabi check sendiri. Nabi check dia punya harta tu. Ya tak? Kita pun kalau jadi bos, memanglah kita punya assistant. Tapi jangan lepas tangan begitu. Saya baru-baru ni, tak baru-baru jugalah, 2-3 tahun lepas. Ada seorang mengadu, dia punya assistant dia, power duit dia sampai 80,000. Dia pun tak tahu. Lepas tu dia tanya saya, boleh tak duit yang dia sailam saya tu, saya nak niat zakat. Suka-suka dia je. Sebab dia tak pernah bayar zakat. Saya ingat saya sebab tak pernah bayar zakat lah Ustaz. Saya ditipu oleh assistant saya sendiri. 80,000. Saya tak sedar. Bila cek-cek tengok akaun kan, short duit. Bila memang betul dia ambil, dia pun mengaku. Jadi macam mana ni? Boleh tak saya niat untuk zakat saya tak bayar dia? Suka-suka dia je. Ya tak? Sebab dia kata assistant saya ni pun orang fakir Ustaz. Ada pening. Ada tujuan rupanya dia jumpa saya. Saya bagi khutbah, bukan khutbah, kuliah Jumaat masa tu. Jadi lepas main Jumaat dia jumpa saya. Dia nak mengadu benda tu lah. Ya. Memang ada 2-3 pendapat. Kalau saya nak ambil orang muda, saya kata boleh lah. Tapi saya kata tak boleh. Tak boleh. Awak kena keluarkan balik zakat tu, bayar balik. Tak ada kelonggaran Ustaz? Tak ada. Tak ada. Jadi bila Nabi cek, apa dia kata? Dia kata hadza malukum wa hadza ma uhdiya ilayya. Ini hak Rasulullah lah zakat. Yang ini saya punya kerana telah dihadahkan kepada saya. Maka Nabi berkata kepadanya, hal jalasta fi baiti abika ummika hatta ta'tika as-sadaqah. Nabi kata kalau mu duduk rumah mak bapakmu, agak-agak orang bagi dah hadiah kamu. Niat tu dia. Lantas Nabi pun bangkit memberi ceramah kepada sahabat-sahabatnya. Nabi kata, wahai sahabat-sahabatku, aku telah melantik seorang untuk menguruskan harta zakatku. Harta zakat orang Islam ni, Bani Sulaim. Bila dia balik, dia kata, ini zakat kamu, ini harta yang dihadiahkan kepadaku. Nabi kata, kenapa dia tak duduk di rumahnya? Dia fikir dia boleh dapat hadiah ke? Ya? Kemudian Nabi berkata at the end of the speech,
Nabi kata man akhadha mala ghairihi bighairi haqqin ya'ti yaumal qiyamah yahmiluhu ala unuqih. Nabi kata hati-hati siapa-siapa yang ambil harta secara tidak hak. Esok pada hari kiamat harta itu akan datang dan dia akan pikul harta itu di atas batang leher. Ya. Sebab tu kalau orang buat salah yang melibatkan kemaslahatan am, kita boleh bagi tahu secara terbuka. Kesilapan-kesilapan am boleh diberitahu secara am. Hak tak boleh ni kesilapan peribadi. Memang untuk tak semayang, nak cerita kat orang, tak boleh lah. Tapi kalau member tu bagi tahu ajaran-ajaran tidak betul, perkara yang menyalahi agama Islam, disebarkan pula, kita boleh betul kan? Tak salah sama sekali. Dan ia dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, dia sebut ada 6 atau 7 perkara yang tidak termasuk dalam mengumpat hal ribat, ialah benda macam ni. Dia urus harta awam. Nabi pun sebutlah secara awam. Secara am. Ya. Ada hadiah lain, Nabi kata hadayal ummal ulul. Hadiah-hadiah yang diberi kepada penguasa, amin, pemerintah atau seumpamanya, ulul adalah satu bentuk penipuan. Dia harta haram. Ya. Jadi nak tengoklah. Macam mana? Ala kulli hal hadiah pun ada. Kadang-kadang dia jadi rasuah macam kes ni lah. Dan mungkin lagi ada beberapa kes lain. Kadang-kadang dia boleh jadi judi. Hadiah boleh jadi judi tuan. Okey, jom kita buat program RM50 everyone. Ataupun setiap kepala per head. RM10 baju, RM10 makanan, RM10 apa lagi? Bla bla bla. RM10 hadiah. Dan setiap orang dikenakan bayaran atau yuran yang sama. Which is RM10 untuk hadiah. Hak beli baju tak ada isu. Hak buat makan tu tak ada isu. Ni hak buat hadiah tu. Jadi kita ada 100 peserta. Daripada RM50 yuran dia bayar itu RM10 daripada every one of them. 10 ya, 10 ya, 10 ya, 10 ya, 10 ya for 100 participant. Dengan duit itu kita beli hadiah. Hadiah beli 10, 20. Ya. Buah lah. Tak beli 100. Kalau beli 100 tak jadi judi. Tapi boleh jadi syubhah kepada judi. Ada perbahasan. Tapi kalau beli kurang daripada bilangan peserta, confirm judi. No khilaf. Ya. Kalau ada khilaf pun sikit janganlah. Betul tak? Hadiah tu betul yang panggil apa? Yang panggil judi. Hadiah judi macam tu. Adakah penganjur tulis hadiah bukan hadiah. Hasil judi ada? Tak ada. Dia tulis hadiah larian. Hadiah pertandingan. Nama je hadiah tuan. Yashrabuna al-khamra wa yasmuna bi ismiha. Dia minum arak, dia menamakan dengan nama yang lain. Dia buat judi, tapi dia menamakan dengan nama yang lain. Hadiah, pasal dia dekat-dekat. Awak nak panggil gapo, awak panggil lah. Tapi hakikat dia judi tu. Gambling. Pasal setiap orang bayar. Tapi tak semua orang dapat. Itu satu bentuk pertaruhan. Jom, pergi. Kita minum lagi. Minum tak ada, ini lagi. Jom kita lawan badminton. Haji letak RM10, saya letak RM10. Lawan. Siapa menang dia ambil. Judi ke tidak? Boleh jawab, jari saya belanja. Bawa duit lah. Habis wen. Tak ada pada dia. Jari dia mari kot. Dia ada tak? Ada. Ada. Judi ke tak judi? Dua orang saya tanya, dua-dua fail. Satu masjid di belah-belah tempat saya sana. Satu lagi saya tanya kat mana. Dia kata tak judi. Satu lagi, saya je letak duit RM10, RM20. Ataupun haji letak duit RM20. Lawan, siapa menang dia ambil. Judi ke tak judi? Ada dua model di situ. Model pertama, dua-dua bayar. RM20. Model kedua, seorang je bayar. Sama ada saya, sama ada awak. RM20. Dua-dua tu judi ke? Dua-dua tak judi ke? Mana satu judi, mana satu tidak judi? Okay, back to model number 1. Judi ke tidak? Judi. Imam tu kata tak judi. Ya, tak judi ustaz. Dia ingat hadiah itu hadiah. Awak kata hadiah itu judi. Ya. Pasal apa judi? Pasal-pasal dua-dua bayar. Dan yang menang seorang saja. Ya. Kalau tiga bayar. Kalau empat bayar. Satu lagi, saya je bayar. Haji je bayar. Siapa menang tak kisah. Kalau haji menang, haji ambil duit saya tu.
Kalau saya menang, saya ambil balik duit saya. Judi ke tidak? Ha? Judi? Pasal apa tak judi? Tu agak-agak ke, tembak ke macam mana? Model nombor 1 confirm judi. Model nombor 2 tidak judi. Pasal apa tidak judi? Pasal tak bayar dua-dua, seorang aja bayar. Begitu juga kalau ada 4 peserta, 3 bayar, seorang tak. 5 peserta, 3 bayar, 2 tak. Sebab itu tuan-tuan, bayaran dia bukan ada isu syariah. Dia tak ada masalah dengan bayaran. Tapi bagaimana bayaran dilakukan? Ada 3 cara bagaimana nak mengelakkan judi dalam pertandingan berbayar, beryuran atau seumpamanya. Pertama ialah jangan semua peserta bayar yuran untuk hadiah. Dia nak bayar hal lain tak apa. Boleh hadiah orang lain ambil RM50. RM10 makan, RM10 baju, RM10 tu, RM10 ni hadiah, RM10 hadiah. Tapi 1/3 lagi daripada peserta ambil RM40 je. Kecualikan RM10 hadiah tu. Jangan ambil hadiah daripadanya. Itu tidak jadi judi. Bila kesemua peserta tidak membayarnya, hanya sebahagian daripadanya, 2/3 bayar, 1/3 tidak bayar, maka itu tidak judi. Menurut majoriti para ulama. Dan Jakir keluarkannya itulah, kalau tuan-tuan tengok dalam buku panduan pertandingan berbayar yang dikeluarkan oleh Jakir. Dan bukan hanya di peringkat tempatan, global pun sama tuan. Ada 4 model permainan. Salah satunya begitu. 100 peserta, 2/3 saja bayar untuk yuran, untuk hadiah, maka tidak jadi judi. Jadi pengelola nak tahulah. Ya. Sebab tu muamalat ni dia lebih bahaya daripada ibadat. Ibadat ni awak dengan Tuhan. Awak tak melibatkan orang lain. Melainkan kalau awak ajar orang. Sebab tu kita kalau ada ajaran yang tidak tepat, kita betulkan. Tak tunggu ajaran sesat. Ajaran tak sesat pun kalau tak tepat, poin dia tu tak tepat, kita kena betulkan sesama kita. Ya. Kalau awak mayat salah, saya tak akan tegur. Di petah awam ni nak tegur buat apa? Peribadilah. Pasal itu peribadi. Ini benda awam. Kita tegur secara awam. Okey, satu yang kedua ialah yuran tu tuan-tuan jangan di breakdown kan. Jangan dipecah-pecahkan pada peringkat awal. Kutip aja RM50 untuk apa ni? Untuk program. Tapi kita tak tahu makanan berapa ataupun tidak dijelaskan berapa makanan, berapa baju, berapa yuran bahkan. Kita longgokkan dalam satu dana, kemudian kita ambil dah sedikit demi sedikit untuk melakukan program itu. Itu juga majoriti berpendapat bahawa terlepas daripada judi atau syubhat judi. Pasal apa? Pasal bila dilonggokkan, ada orang diambil yuran daripadanya dan ada orang tidak ambil yuran daripadanya. Dia jangan ambil semua orang je. Jadi kalau dilonggok, dia kemungkinan tak diambil daripada semua orang. Tapi tidak efektif lah nak buat program kutip yuran RM50 tapi tak dinyatakan butir-butir RM50 nak buat apa. Tak berapa efektif lah. Tapi cara itu bebas judi. Syariah compliant. Mungkinlah kita buat program besar-besaran memang tak efektif lah. Tapi kalau kita buat kita boleh aja. Ya. Yang ketiga, jangan beli hadiah daripada yuran berkenaan. Belilah dengan sumber atau duit yang lain. Lebih baik, maka itu yang digalakkan di pihak tempatan baik, pihak 2 baik, diberikan oleh pihak ketiga. Itu lebih baik. Cari sponsor. Itu sepakat. Tak ada unsur judi. Ya. Jadi memang semua hadiah dipanggil hadiah. Tapi tak semua bebas judi. Tuan-tuan. Dulu di tempat kita pun ada juga bila nak buat hari keluarga, hari terbuka dan seumpamanya, kita kutip duit. Kemudian kita belilah hadiah. Kita buat cabutan. Mesti ada unsur-unsur judi di situ. Dan kita tegur. Akhirnya dia buatlah sedikit penambahbaikan. Kita tegur lagi, baru dia buat penambahbaikan. Mula-mula dia kutip duit, dia beli hadiah. Peserta 100 orang, hadiah 30 orang. Cabut, nak seronok-seronok dalam program. Bagus, tapi itu judi. Saya cakap itu kan judi. Kemudian dia buatlah sedikit penambahbaikan. Peserta 100 orang. Dia beli hadiah pun 100. Tapi hadiah semua tidak sama. Hadiah itu tak sama, harga dia pun tidak sama. Itu juga ada syubhat judi di situ. Lepas tu dia buat penambahbaikan lagi. Apa dia? Tak kutip yuran dah. Masing-masing beli hadiah, kemudian cabut nombor. Dapat nombor sekian-sekian, dia berilah hadiah kepada nombor itu. Saya cabut
Kita pergi majlis, bawa hadiah masing-masing. Bawa hadiah masing-masing. Ini bebas judi. Bebas judi. Ya. Kemudian kita cabut nombor setiap orang. Sebab mula-mula kita nak masuk majlis tu, kita cabut nombor. Bila kita cabut nombor, kita tengok, oh aku kena bagi hadiah kat fulan nombor 2. Siapa? Haji. Bagi kat Haji. Haji pula bagi siapa? Bagi saya. Kadang Haji bagi orang tu, bagi orang ni. Itu tak ada masalah sama sekali. Kerana dia tidak melibatkan kutipan untuk pembelian hadiah. Sponsor daripada? Kalau sponsor daripada syarikat-syarikat ataupun institusi ataupun tempat-tempat yang tak patut syarat sebegitulah ya. Boleh atau tidak kita ambil hadiah daripadanya? Asalnya boleh. Asalnya boleh. Kenapa? Kerana urusan kita dengan dia hadiah. Yang dia buat benda haram tu dia punya hal. Tak capur. Ya. Cuma kena tengoklah. Kalau dia bagi hadiah kepada kita sebagai satu bentuk promosi ataupun dia nak tumpah iklan dia punya perniagaan, maka tidak boleh. Tapi semata-mata dia nak bagi, kita lihat pendapat para ulama, kalau tidak majoriti pun sebagai besar memberi kebenaran untuk kita terima hadiah daripada sumber yang tidak halal. Banyak syarikat-syarikat yang begitu, hatta bank-bank yang konvensional pun sponsor student-student kita. Ya. Dan prinsip itu yang diguna pakai tuan-tuan pada hari ini. Tempatan baik, global baik. Orang nak beli barang kita, fatwa menyatakan bahawa tempatan baik, global baik. Kita boleh ambil kad konvensional yang dia guna untuk bayar. Dan kita tidak bersubhat dengan kegiatan riba berkenaan. Pasal apa? Pasal kad konvensional riba tu dia dengan bank. Kita berniaga, kita ambil bayaran. Sama juga fatwa menyatakan bahawa kad insurans konvensional yang diterima oleh pekerja, dia boleh menggunakan fasiliti itu, termasuk fatwa Selangor. Kenapa? Kerana kad insurans yang kita dapat daripada company yang konvensional itu hadiah daripada company. Urusan haram yang company buat itu company dengan bank. Kita guna pakai kaedah tu. Ya. Jadi kalau kita nak terima hadiah daripada sesiapa sahaja, walaupun dia syarat-syarat yang haram, sebenarnya ada keharusan dengan syarat dia tidak jadikan hadiah itu sebagai dia punya promosi, iklan dan seumpamanya. Pasal apa tuan? Pasal dia ada satu kaedah ni kita guna dalam fatwa kita. Dia panggil harta boleh berubah dengan berubahnya sebab pemilikan. Al-mal yatabaddal bitabaddul sababil milki. Itu kaedah dia. Ya. Yang dia berniaga haram tu dia punya hal. Yang dia bagi kita hadiah. Sama juga kita berniaga, kita jual. Walaupun dia datang, bang saya nak beli bang, tapi ni duit saya menang judi malam tadi. Oh tak saya jual. Sebab saya ni warung, saya tak makan duit haram. Ambil je. Kita buat jual beli. Ataupun dia nak bayar hutang kita. Oh ustaz, saya ada hutang dengan ustaz ni. Malam saya menang sport toto. Saya nak bayar hutang sport toto tu, ustaz boleh tak? Oh saya ustaz, Allah haram ni, duit haram ni. Kalau saya ambil je. Memang majoriti membenarkan. Dan dalam fatwa negara kita pun ada yang tak benar, macam fatwa Negeri Sembilan, dia kata hutang-hutang yang dibayar daripada duit-duit yang haram seperti judi, seperti riba, dia kata tidak boleh diambil jika diketahui. Tapi saya boleh katalah, saya jamin majoriti membenarkan. Fatwa wilayah membenarkan, fatwa polis membenarkan, fatwa global membenarkan. Kerana harta haram ni dia ada dua tau. Satu, harta haram yang tidak berubah sampai bila-bila. Haram pada zat macam babi anjing tadi tak berubah. Dia tak boleh dibuat apa-apa urusan sampai hari kiamat. Satu jalan saja nak menyelesaikannya ialah dengan cara melupu saja. Satu lagi harta haram yang juga tidak akan berubah statusnya walau bagaimanapun. Baik atau baik kru, itu harta yang dicuri, dirampas, ditipu, di-scam atau seumpamanya. Yang ini tak boleh juga. Ji, saya nak bayar yuran, saya nak bayar hutang kat haji ni, tapi duit ini saya curi daripada fulan bin simpulan. Tak boleh. Kalau haji tahu tak apa. Oh mam, saya nak beli nasi lemak imam ni, tapi duit ni saya scam daripada sekian-sekian. Tak boleh. Duit-duit yang diperolehi tanpa redha atau izin tuannya, dia tak berubah statusnya. Tapi duit-duit yang tidak haram pada zatnya, yang diperolehi dengan urusan yang sah, bukan urusan yang sah, diperolehi dengan urusan-urusan tertentu, maka tak ada masalah. Ya tak? Memanglah duit itu duit haram, tapi dia berniaga, dia tak curi. Dia ada akad dia tertentu, ada urusan dia, maka tak ada masalah.
dia memang dia haram lah. Tapi bila dia beli, terus berubah status harta berkenaan. Bila dia hadiah saja, terus berubah status berkenaan. Ya. Nabi SAW haram makan zakat atau sedekah. Zakat sepakat para ulama, sedekah ulama khilaf. Ya. Tapi satu hari Nabi SAW diberi daging kambing oleh Barirah. Di mana Barirah ni dia terima duit zakat atau sedekah. Maka Aisyah berkata kepada dia, wahai Rasulullah, kita tak boleh makan daging ni. Pasal apa? Ini zakat yang diberi kepada Barirah tahu, atau sedekah. Apa kata Nabi? Nabi kata qad balagha mahilluha. Ataupun sebuah riwayat, Nabi kata orang bagi kepada Barirah sedekah atau zakat. Barirah bagi kepada kita hadiah. Jadi satu harta ada dua status di situ. Jadi dia boleh berubah saja dengan sebab berubahnya sebab-sebab pemilikan. You kena tengok. Sebab tu harta ni dia ada kategori dia. Nanti kita akan bincang kategori harta. Harta ada haram pada zat, ada haram pada cara. Haram pada cara pula ada dua. Satu tak berubah sampai bila-bila, itu harta dicuri dan seumpamanya. Satu harta yang boleh berubah dengan urusan-urusan muamalat kita lakukan. Itulah harta-harta selain curi lah. Harta judi, harta riba, harta apa lagi? Harta meniaga benda haram. Ya? Harta kalau kita bekerja di tempat-tempat yang haram. Hasil gaji kita dapat tu sebenarnya haram bagi diri kita. Tapi apa-apa urusan kita buat dengan orang lain, dan orang lain boleh ambil harta itu. Ya. Memang kerja di kilang agak. Nak bagi kita jam Rolex. Ambil dia hadiah kita. Walaupun duit tu daripada duit dia kerja. Tapi kalau awak tak nak ambil atas rasa warak, itu digalakkan oleh sebagian para ulama. Tapi untuk mengambilnya harus. Kerana ini hadiah. Kita nak tengok macam ni. Dia ada klasifikasi harta yang perlu kita tahu. Ya? Nanti saya akan sentuh juga kategori harta nanti. Ya? Dan Afu ada satu tajuk penyusian harta haram. Memang ada. Dan kita memang bincang lumak lah bab tu. Memang kita maklum lah. Ya? Azan dulu lah.
Okey, baik. Jadi itu definisi rasuah. Jadi kita jangan tertipulah dengan perkataan. Dengan nama. Kena tengok hakikat dia, ciri-ciri itu bagaimana, ya. Jadi kalau balik pada tadi, hadiah boleh jadi rasuah. Bila mana kita beri itu memang related dengan dia punya position lah. Adik-beradik bagi hadiah kita, tak ada masalah. Saudara-mara, sahabat handai, tak ada masalah. Jadi kena tengok, ya. Kalau dia bagi itu memang kerana jawatan kita, maka itu rasuah. Ya. Dalam syarak dan juga dalam akta rasuah ataupun ciri-ciri rasuah di PK kita lah, ya. Dan sama macam tadi juga. Hadiah boleh jadi judi, hadiah boleh jadi riba juga sebenarnya. Riba boleh juga, riba. Ya, hadiah ni dia kena tengok ciri-cirinya, hakikat, ya. Bila hadiah boleh jadi riba? Bila awak bagi hadiah kepada orang yang memberi pinjam, ya, yang mana ia menjadi manfaatlah kepada pinjaman awak. Dan ini dilakukan pada zaman sahabat Nabi SAW. Macam yang disebut oleh Abdullah bin Salam. Ni kita belajar dalam babur riba, the chapter of usury, ya. Atau bentuk riba ialah memang kita tak boleh ambil manfaat dari pinjaman. Manfaat itu bukan hanya wang, bagi duit ambil duit. Kadang manfaat-manfaat yang lain, termasuk menerima hadiah juga. Kadang orang Arab, tuan-tuan, bila sampai tempoh bayar hutang, dia tak mampu bayar hutang, dia akan bawa hadiah-hadiah tertentu kepada si pemberi pinjam atau yang disebut sebagai si pemiutang. Dia bawa buah tamar lah, dia bawa gandum lah. Sebab tu Allah bin Salam dia beri peringatan kepada Abi Burdah, kalau mu nak terima hadiah, mu kalau beri hutang kat orang, mu hati-hati, jangan sebab Abi Burdah baru datang ke Madinah, dia tak tahu style orang situ macam mana. Jadi Abdullah bin Salam tegur dia lah, mengena hati-hati. Kalau mu beri pinjam pada orang nak bagi hadiah pada mu, hak pinjam tu lah, maka mu jangan ambil hadiah tu. Itu babu min abwabir riba. Itu satu pintu daripada pintu riba. Ibn Abbas pun sama, tuan-tuan, betapa cemaknya beliau. Dia juga ada yang beri pinjam kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Dan kalau orang nak bagi dia hadiah, dia kata aku boleh terima hadiahmu, tapi kena tolak hutang yang mu bagi kat aku. Oh, cermat dia tu. Haji berhutang saya RM100. Kalau Haji nak belanja saya, boleh Haji belanja saya, tapi tolak hutang. Oh, teror dia ataupun cemak dia kan. Ya. Kadang-kadang dia belanja tu bukan kena mengena dengan pinjaman pun, tapi betapa dia jago. Kerana hadiah-hadiah takut berkenaan, takut terkait dengan hutang, lantak ia menjadi riba. Kalau kita pinjam lah, belanja lah, betul tak? Itu kita, ini sahabat Nabi, dia jaga sampai tahap macam tu sekali, ya. Nampak? Jadi hari ini kita berkongsi tentang definisi saja, di mana kita dapat ada gambaran tentang definisi ataupun pentakrifan rasuah itu sendiri, ya. Satu
pemberian lah atau penerimaan yang bersabit dengan jawatan kita. Dan of course lah urusan-urusan tertentu. Nak cepat, ada fire tinggi ni. Ya tak? Nak cepat, bagi dia 2,000. Fire kita hok duk bawah, naik atas. Cepat sikit. Ya tak? Dan kadang-kadang tuan-tuan, dia tak mengenal siapa-siapa. Dan saya personally pun ada beberapa individu yang beritahu saya, oh saya tak suka sungguh. Tengok dengan janggut dia, dengan penampilan dia macam warak-warak jenis orang tabligh, orang warak lah kita kata kan. Marah orang tabligh pula. Tak ada mana kata penampakan dia macam haji-haji lah. Tapi minta duit dengan saya nak cepat proses. Ya Allah. Ini duit. Semua orang boleh tergoda, betul tak? Dan sama juga, ada juga yang kata begitu, nak cepat minta 2,000. Ada juga, Allah. Nak heran apa tuan? Duit lain. Pakai penampilan luaran ni lain. Saya ni pun ada satu kes ni. Scam di bla-bla PJ sana. Saya ada mengajar di situ. Di mana hamba Allah ni dia baru berpindah ke kawasan tu tuan. 5 waktu 1 hari tak miss. Cek punya latar belakang, oh big scammer rupanya. Dia pernah scam orang beratus-ratus ribu di Perak. Satu kepala dia pernah scam 50,000. Termasuk yang bercakap dengan saya tu sendiri. Saya pernah kena scam dengan dia ustaz. Jadi tuan-tuan ingat, nampak macam ustaz bagus macam saya. Bagus jangan relax dulu. Yalah, duit lain kan. Nampak je warna tapi bila buat duit hancur. Sebab tu saya bukan nak cakap lah personally, saya tak trust buat duit ni. Siapa-siapa pun. Dan saya antara yang membongkar satu masjid lah tentang penyelewengan yang dilakukan di situ. Di tempat saya lah. Tapi bila masalah dia bila terbongkar, Jais ambil alih. Sampai hari ni Jais tak serahkan masjid tu pada kita. Itu masalah juga kan. Tapi dah awak buat hak. Elok-elok masjid tu awak jaga. Jagalah kewangan dia. Bagi elok. Ni kewangan tak jaga. Betul tak? Bila orang tegur tak nak dengar. Kita bawa ke atas. Saya buat duit, saya very particular tuan. Saya cukup particular buat duit. Very sorry to say. Jadi kita kena hati-hati. Pasal ini melibatkan harta orang. Harta awak. Bukan harta peribadi. Jadi kita kena hati-hatilah. Terutama macam majlis surau. Atau kita jadi bendahari, ketua atau apa-apa organisasi. Jadi bab-bab duit ni kita nak jaga. InsyaAllah ta'ala. Jadi mudah-mudahan aku kelaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis kita dah tasbih kafarah.